InsyaAllah tanpa membuang masa, saya dah buang masa dah 7 minit, dah 9-7 minit, dah makan masa sikit. So saya nak jemputlah guest speaker kita pada malam ni, Cik Elmi, untuk berkongsi dan juga untuk memenuhi tajuk tu lah, Mechanical Engineer, is it true? Yes, no or maybe. Okay, persilakan dengan segala hormatnya. Okey, terima kasih dan jazakumullah khair kepada pengerusi Dr. Farhan. Suara clear Dr? Clear, sangat clear. Ni slide boleh full screen, boleh full screen. So, okey tak ni? Okey Okey. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni saya diberikan ada permintaan daripada Dr. Farhan berkenaan mechanical engineer, is it true? Okey. Saya Helmi, wakil daripada Managing Director untuk Cleveland Solutions Sdn Bhd. Sedikit sebanyak akan berkongsi berkenaan dengan isu ataupun tajuk ni lah yang diberikan ni kan. Cumanya saya awal-awal ni saya minta saya bagi tahu awal-awal dulu, ini pandangan peribadi, mungkin betul mungkin salah. So Allahualam. So yang baik tu ambillah, yang tak baik pun ambil juga, jadikan dia sebagai sepadan. Okey. Okey, saya profil saya Helmi. Belajar dulu di Tokyo University of Science, grade 2006. Dan kira-kira lebih kurang 15 tahun terlibat dengan industri, manufacturing, infra, servis dan plant. Plant kebanyakannya yang saya involve tu chemical dan refinery plant. Okey. Total project value yang saya handle dan saya handle lah sendiri lebih kurang ringgit Malaysia 150 million, 150 juta. Okey. Fokus area memang EPC. EPC ni kalau untuk yang tak tahulah, adik-adik semua, engineering, procurement and construction. Ada satu lagi term disebut EPCC, engineering, procurement, construction and commissioning. Untuk HVAC and ataupun SCMV system. HVAC ni aircon, heating, ventilation, air conditioning. So macam tu lah. Okey, ni klien few klien yang saya pernah deal. Dan setakat ni saya rasa 95% ke 99%, 95% klien yang saya pernah buat berurus niaga dengan mereka ni adalah semua Japanese company. Okey, Nichia kan, contohnya kat sinilah. Yakult, Nichicon, Hitachi Group, Calsonic, Sumitomo, Toto yang buat toilet kan. Canon, Zacros dan Hitachi Group Ajinomoto yang buat monosodium glutamat, MSG ni. Okey, so semua tu antara klien-klien kami lah. Okey. Seterusnya, ini beberapa gambar rujukan. Sebelum saya minta maaf slide ni staff saya yang sediakan. Jadinya saya just present apa yang dia yang staff sediakan lah. So kalau yang ada tu ada, yang tak ada tu minta maaf dan mungkin ada salah tu minta maaf juga. Macam ni gambar-gambar ni, macam ni, okey ni chiller kan. Tak tahulah MFI. Doktor, ini jurusan apa yang dengar ni? Pure mechanical engineering. Oh, pure mechanical lah. Okey. Tapi ada juga belajar HVAC, cuma mungkin tak mendalam lah. So kalau rasa semua tahu kot ni HVAC, apa dah HVAC kot ni, chiller, ini sekolah standing kan, ducting, piping semua ni tahu kot. Ni tangki, ni boiler, ini pump,
Ni kami staff dalam workshop. Ni kita punya cooling water plant untuk klien Nichicon. Kita ada lebih kurang berapa belas around 15 biji cooling tower. Okay. Ini kita punya sembang-sembang hari ni, sembang santai kita mechanical engineer. Sebelum tu Dr. Han, semua ni yang dengar ni adalah bakal engineer mechanical, betul? Ya, InsyaAllah bakal engineer kalau dia orang ni tak tukar direction lah. Okey, insyaAllah. Mechanical engineer ni menarik lah sebenarnya. Saya pun memang ambil dulu di Japan pun pure mechanical. Memang pure mechanical, belajar benda-benda basic tu lah. Okey. Expectation mechanical engineer ni benda-benda ni memang diperlukan technical minded, skill at science and mathematics, problem solving memang kena ada. Develop solution to help improve mechanical process memang ada. Can work in a variety of sectors including manufacturing and power, memang ada. Involved in management, people resources memang ada. Involved in development, ini semua kan memang ada. So, dia mechanical ni kalau orang Jepun kata haba hiroi bungia ni. Maksudnya meluas ke semua bidang, memang memerlukan mechanical. Even orang yang buat komputer pun memerlukan mechanical. Dalam Sony yang buat TV, kita rasa TV ataupun radio ke kalau zaman dulu lah, zaman saya tu. Kita bayangkan orang electrical je kan. Sebenarnya ataupun electronics, sebenarnya kat situ pun ada mechanical. But dia nak kena tu yang buat design semua tu, structure dia semua tu, tu memang mechanical. So mechanical ni memang besar lah, memang besar. Dan lately ni perkembangan dia sangat menarik. Kalau kita tengok permintaan ataupun demand market mechanical bukan semata-mata macam zaman-zaman kita belajar dulu. Kalau kan kalau mechanical ni mungkin kereta api, engine steam kan, dia keluar daripada boiler tu, keluarkan steam, dia jalankan piston kan, keluar dia punya pompa tu kan, dia guna arang batu tu kan. Tu basic mechanical lah tu, asalnya dulu. Dari situ lah keluar horsepower kan, watt apa semua tu keluar. So daripada situ benda yang pusing tu dia keluarkan dia sistem mechanical lah yang basic dulu waktu kita belajar kan. Sejarah dia. So tapi sekarang dah bukannya tu dah, lebih daripada situ dah. Okey, ni Sippai Suruh Engineer ni Narutame. Maksudnya kalau anda nak jadi engineer yang gagal, buatlah benda ni. Antaranya yang pertama dia kata sebelum tu saya minta maaf. Slide ni banyak Japanese sebab tak sempat nak translate. Jadi saya ni staff saya yang translate pun dia translate yang penting-penting je lah. Dan some word tu saya rasa macam tak betul pun, tapi tak apalah. Orang boleh faham kot rasanya kan. Yang pertama dia kata kalau ada benda ni memang fail. Dia kata Atarashi Chiski o Tori Ire Tenaito. Maksudnya kita tidak bersungguh-sungguh dengan new knowledge. Ada tulis sini. New knowledge, ilmu pengetahuan yang baru. Kita nak benda lama je. Ni kalau saya kat Jepun dulu, kalau orang tua-tua tu je memang ada benda ni, kosei ni memang ada. Dia tak nak dengan contohnya email kan, komputer tak suka, drawing tu tak suka AutoCAD kan, nak juga dia punya kertas tu kan, tarik sini guna pensel dia tu, tu contohlah. Ini sangat mungkin ekstrim punya contoh. So benda-benda macam gitu dia akan fail lah engineer kalau sekarang ni. Satu lagi, yang kedua dia kata Nigate Nakoto Kara Nigeru. Maksudnya benda yang dia tak suka, yang dia tak suka ataupun dia tak bagus kat situ, dia lari. Tak boleh. Bukannya kita buat benda kalau benda satu keperluan, nak tak nak memang kena terlibatkan juga dan kena belajar juga.
kan. Contoh macam sekarang ni lately macam AI kan, database, big data, semua benda-benda tu even mechanical dan pure engineer, mechanical engineer pun kena ambil tahu benda ni semua kan. Media sosial, benda tu dah jadi di saya satu keperluan yang sangat-sangat lah. Sangat-sangat sekarang ni. Saya pun tak minat pun benda-benda IT ni. Tapi nak tak nak memang kena follow kak. Kalau tak kita akan gagal. Ni pandangan saya wallahualam. Okey. Seterusnya, okey, Kikaiki engineer ni Ichio Naskiru. Natsu. 7 biji skills yang penting yang diperlukan, sangat-sangat diperlukan bagi mechanical engineer. Okey. Apa benda 7 benda tu kan? Okey, yang pertama kat sini tulis skill. Skill yang pertama dia kata Kikai no Chiskiya Kekeng, knowledge and experience. Pengetahuan dan pengalaman. Okey. Okey, kalau kita tahu pasal semua orang belajar kot benda ni. Kalau 4 basic mechanical ni, okay, kita ada Kiriki, Netsuriki, Zairiki dengan Ryuriki maksudnya mechanics. Kiriki ni mechanics. Thermo, material dengan fluid So benda ni, ini basic ni super basic. Ini saya tahu, ini kalau belajar dulu kat universiti, saya rasa banyak ni dia punya calculation ni panjang biasanya. Calculation panjang memang bermuka-muka surat, 4-5 muka surat. Satu soalan tu 4-5 muka surat dia punya calculation. Biasa gitulah ni, kalau ikut pengalaman saya. Dia, so kalau orang yang lemah maths, dia akan problem. Dia bukannya problem maths pun, macam mana dia bukannya problem mechanical tu punya subjek, tapi dia problem kat math, kat matematik. So itu masalah lain. So matematik tu kalau engineering ni maksudnya dah settle lah. Lepas tu matematik tu dah settle. Kalau tak boleh kita ada calculator kan, yang penting konsep. Tu benda-benda ni sebenarnya memang saya tak rapikan. Dulu masa belajar memang rasa betul lah aku belajar ni akan pakai masa jadi engineer ni. Dia tak akan pakai direct. Tapi apa yang kita belajar tu sangat-sangat basic dan dia akan diterjemahkan dengan kita punya pengetahuan tu dia akan jadi, dia punya output satu je tau. Kita input tu sebanyak input banyak-banyak, ada mechanics lah, thermo lah, material lah, fluids lah, mungkin control lah, macam-macam Tapi dia punya output tu akan jadi satu engineer tahu benda tu semua lah. Dia tahu konsep. Dia tak hafal pun, tapi dia kalau kata ada apa-apa berlaku, dia tahu nak merujuk. Macam saya buat HVAC ni, saya rasa boleh katakan semua ni pakailah. Contoh macam fluid ataupun thermo tu memang kami pakai. Sebab HVAC kan ada macam ducting, ada insulation, condensation, semua tu pakai benda-benda ni semua. Konsep dia akan macam sama. Macam Zairiki aku material pun sama juga. Kalau kena pakai steel pun ada macam-macam jenis steel kan, ada mild steel, carbon steel, low alloy, high alloy, stainless steel. Kenapa nak pakai itu, kenapa nak pakai ni, kenapa high carbon, low carbon. So benda tu semua ada dalam material Zairiki aku material mechanical lah panggil. Tak tahu lah tu. Semua ada dalam tu. Itu memang basic. So kalau benda-benda tu tanya dekat senior ke apa, macam dia orang kata ini bukan dah settle kau kat universiti. So walaupun kita tak pandai tak apa, tapi kita tahu nak rujuk kat mana. So kalau orang tanya tahu lah kat mana. So benda ni semua okey, Monozukuri ni itu kata Keken. Benda ni dia akan memberi pengaruh atau memberi kesan kepada kita punya kreativiti untuk buat barang ni. Monozukuri ni bahasa Jepun lah. Mono ni barang, zukuri ni buat barang. Kalau orang Jepun ni memang daripada kalau masuk universiti tu, masuk sekolah tu memang dia orang ni memang negara monozukuri kan, negara yang buat barang. So memang dari kecil dia tidak diajar untuk buat benda lain. Kau kerja, kau pergi sekolah buat barang. So benda-benda tu memang terlibat dengan memang sangat memberi kesan dalam kita punya kreativiti buat barang. Sebab saya ikut pengalaman saya pun, benda basic ni sebab saya ramai yang staff, engineer semua tu kan, ada budak-budak dah degree tau. Saya kalau budak diploma ke ni saya tak risau, budak degree tapi basic fizik pun tak pandai, kantoi lagi kan.
apa tu terpanggil apa Asiroku bumbu maksudnya apa pressure distribution kot maksudnya. Pressure kan konsep tu benda tu. Oh ya cakap aduh ini benda dia fisik kot takkan nak explain balik. So benda-benda tu patut dah clear lah. Patut dah clear. So kalau katakan bila keluar tu benda ni cukup penting kalau macam saya buat design macam termasuk design buat selection pump capacity semua tu memang saya buat juga. Dan benda tu memang melibatkan benda-benda ni semualah. So kalau tapi sekarang macam bila dah kerja macam supplier ataupun kilang ataupun manufacturer pump tu dia tak ada dah bagi basic-basic ni, dia terus bagi list of spec, list of model. Dia dah keluar dah semua dia graf-graf tu. Kita select je. Tapi kita kalau tak faham, tak ada basic-basic tu, kita nak select pun payah. Kita nak faham apa basic kita, kenapa kena ada meter head ataupun pressure, apa pressure dengan apa relation pressure dengan flow rate, apa relation dia dengan motor kilowatt. So benda tu memang kena dalam kepala semua. So kalau memang for sure akan diajar. Bila akan masuk kerja akan diajar, tapi basic-basic tu orang yang mengajar tu dah anggap benda tu dah settle lah. Ini semua kerja-kerja sekolah masa universiti tu. Takkan 4 tahun tak habis pun belajar benda ni. Kira gitulah cerita dia. So kalau saya tu kalau katakan macam dia macam pening-pening, okey. Tak apalah, ajar balik lah kan. Gini. Kalau katakan tak faham lagi pening lah tu. Contohnya dekat besi dengan plastik, plastik lagi kuat. Plastik biasa tau, bukannya FRP tau. Tu pening lah tu. Macam mana nak explain ni? Okey. Dia cakap okey, tapi besi dia punya takat lebura lagi tinggi kan? Faham kan? Tu okeylah contohnya. So benda macam tu kena tahulah. Okey, benda ni betul penting logical thinking ni, ability to shape idea. Idea ni kata disuruh Rirong tika Ishiroku. Ni penting lah. Okay. So benda ni memang perlu, kena ada. Memang kena ada. Okay. Next, skill kedua dia kata advanced skill. Kodona Gijiri Shiroku. Ini skill ni yang tinggi ni memang kena ada kat setiap engineer. Memang kena ada, cuma dari segi weightage dia ataupun bahagian-bahagian dia tu tengok engineer macam mana lah. Kalau mechanical macam saya cakap tadi, banyak bidang berterlibat. Ada yang mechanical dalam, macam saya, saya basically saya dalam engineering and construction. Okay. Ada yang terlibat dalam manufacturing, ada yang terlibat dalam mechanical macam lab ni yang proses mechanical ada juga kan. Ada yang biomechanical, macam-macam tu. So benda tu dia punya nilai lain. Kalau kat sini yang yang staff saya present ni dia mau kepada untuk manufacturing. Sebab saya tak nafikan, saya pun dulu sebelum tak tahulah macam mana boleh terlepas kerja dalam engineering ataupun construction ni. Kita bayangkan bila grad tu pergi kilang, pergi company yang buat kereta, pergi company yang buat apa lagi buat basikal, pergi company yang buat komputer, pergi company yang buat robot kan, buat kereta, buat lori, buat apa lagi. Yang besar-besar ni dulu saya minat ni excavator, buat train, buat crane, tu dulu memang saya buat kapal laut, buat enjin kapal laut. Tu memang buat traktor, tu dulu saya aim kat company macam tu. Actually dapat juga projek dengan Hitachi. Kalau perasan yang Hitachi excavator tu saya dulu dapat offer company tu. Tapi last minute tu saya tolak sebab saya masuk company oil and gas kan, buat plant engineering lah, buat EPC. So bila masuk EPC tu baru tahu, rupanya ada company yang gini kan. Alhamdulillah lah, saya rasa syukur. Masih ada kelebihan dan kekurangan dia masing-masing. Kalau masuk engineering tu dari segi imagination, tu kena tinggi lah. Lepas tu planning memang kena sangat tinggi. Planning dengan design ni sangat penting. Tapi macam untuk engineering macam untuk kami yang dalam manufacturing, dalam construction dan engineering ni, plant semua ni, macam manufacturing and assembly ni kurang sikit lah.
Sebab manufacturing dengan assembly ni banyakkannya macam kalau macam pump tu kita beli dengan supplier. Sebab kita bukan manufacturer pump pun. So kita tahu betul dah siap dah. Based on American spec, contohnya project tu ikut American spec, dan kita follow lah American spec punya requirement. Kalau G spec, JIS, follow JIS. Macam tu. So tapi kalau katakan buat barang, semua ni penting. Design ni Kaiseki Roku buat analisa, betul buat kaku Roku cara nak buat benda tu Seisaku buat Kumitatek ataupun assembly, cara nak pasang-pasang semua ni, itu memang perlukan imajinasi yang tinggi lah. Dan saya rasa ni kalau tak ada 3D ke CAD CAM semua ni, CAE saya rasa payah ni kalau nak buat barang lah. Tapi saya minta maaf, saya tak pernah ada experience buat barang. Saya buat pun kalau buat macam structure apa semua tu, buat barang maksudnya tak akan ada satu barang pun sama. Tapi kalau katakan buat macam contoh kita buat bakul sampah ke, ataupun buat apa buat pen ke kan, buat casing telefon ke, benda tu kan dia panggil tario sesang maksudnya apa, volume, high volume punya produk kan. Buat satu je dia punya design yang susah lah, buat molding apa semua susah. Lepas tu tak salah buat molding ke, injection ke, stamping ke, buat sekali buat katakan 1,000, 2,000, 10,000, 100,000. So itu memang kalau salah sikit semua salah. Satu batch tu kan. So itu lepas tu yang itu planning tu betul-betul kalau buat barang kan. Tapi kalau macam kami ni bila buat plan, walaupun plan buat plan contohnya buat plan apa, kita buat cooling tower plan dekat Malaysia, benda sama ni katakan 500 tan, dekat Vietnam pasang 500 tan. Benda sama tapi design akan berubah. Kenapa? Sebab ambient berubah. Ambient ni maksud udara dan humidity persekitaran tu lain. So design dia akan lain. Tengok sama je kan, korang tengok okey, ada kipas, ada air keluar dan sejukan, sama je. So sama juga dengan aircon. Macam kami buat calculation untuk load capacity load calculation apa semua pun sama. So ambient temperature semua tu akan memainkan peranan, sangat memainkan peranan. So calculation dia akan dia punya total load dia akan berubah yang diperlukan. That is engineering lah. EPCC ni dia walaupun benda sama, bila tempat berubah akan berubah juga dia kan. So beza tu. Tapi kalau saya rasa buat barang pun sama juga kan. Kalau katakan nak buat telefon tadi kan, casing kat negara sejuk mungkin dekat lebu dia rendah sikit. Tak tahu dekat lebu. Tak tahu, Allah alam lah. Saya tak sure kan. Tak pernah buat barang pun. Okey. So ini perlu yang maksudnya yang skill yang tinggi-tinggi ni yang diperlukan. Ini macam mana sahabat-sahabat ataupun adik-adik yang kat universiti tu sementara sebelum kerja tu ada peluang skill-skill ni kena asah. Macam AutoCAD, benda ni basic tau. Sementara korang ada masa, saya rasa banyak je yang kelas-kelas yang mungkin free ataupun kalau bayar pun murah, ambil kesempatan. Sebab benda ni sangat tapi kalau silap-silap benda-benda ni kalau dan banyak benda-benda yang skill ni ada certificate tau. Certification. So kalau melibatkan certification dan benda tu international certification, sangat ada value. Saya beri contoh macam CAD ataupun yang 3D tu kan, tinggi tau diorang. Kat Dimas saya dalam construction, operator ataupun actually operator je, dia bukannya designer pun. Dia bukannya engineer yang boleh buat calculation from A to Z, no. Kami engineer yang buat calculation. Kirakan sebagai Excel ke apa semua, buat tulis semua panjang-panjang, okey. Lepas tu kita buat sizing apa semua. Okey, kau draw ikut gini. Basically dia macam operator je lah, ataupun drafter je. So gaji dia orang 7-8 ribu tau. So saya cakap, market 7-8 ribu tu average. Kalau yang power sikit 10 ribu. Ini memang market. Saya bukan tipu. Kalau job tepi pun kita dah panggil dia part time pun 2-3 drawing pun dah 4-5 ribu dah. Tapi itu yang saya kata yang 3D lah. Bukan AutoCAD biasa lah, bukan 2D tu. 2D tu ramai. Tu selai biasa RM1.5, RM1 je. Dia tak ada cari makan lah kot. Kalau ada tu je. So tapi benda tu kalau nak ambil yang high end. Dan yang world macam mana, yang dunia macam mana certified ataupun Mitomeru apa? Acknowledge. Yes, acknowledge benda tu.
Jangan ambil benda-benda pelik. Kenapa saya kat ni? Sebab saya kat Japan, banyak je software-software, sistem-sistem yang tu yang Jepun je ada. Bila belajar dah pandai, keluar pun tak guna pun. Saya dulu ada banyak sertifikat kat Jepun. Welding engineer lah itu ini. Tapi balik keluar Malaysia, keluar Jepun dah tak laku dah. Sebab dia kata tak boleh, tak laku. Dia tak American ni tak ni. Kita Malaysia banyak American dengan British kan. So ni punya certification tu tak laku. Then dia kata kau nak buat tak boleh nak transfer. Kena ambil daripada zero balik. Wah, leceh lah. Tapi dari segi knowledge tak nafikan lah. Kita ada lah knowledge kan. So ini advanced skill ni kan. Ni sementara kalau ada masa janganlah duduk main game ke, buang masa main game tu bukan tak bagus, main-main lah juga kan. Tapi berkepada ada masa ni skill-skill ni bagus lah. Kena. Cuba asah. Walaupun tak minat, buat keperluan dan ambil sertifikat saja sebanyak mungkin kalau boleh. Sebab benda tu value dan benda tu adalah investment yang sangat tinggi. Much better than ASB lah, apa lagi tak salah apa-apa yang BB tu kan. Mana saham semua tu, dia banyak kan. Korang invest pun 3,000, 5,000 ke 10,000, dia punya return bukannya 10%, mungkin 100%, 10,000%. Tak tahu kan benda tu. Learning process kan. Pembelajaran adalah investment pelaburan yang sangat tinggi. Sebab kita bukan invest untuk orang lain pun, invest untuk diri sendiri. Dan kalau dah kahwin nanti untuk isteri dan untuk anak investment tu. Tu learning process tu tak apa. Belajar untuk sertifikat mahal pun tak apa. Sertifikat ni sebab saya pun terlibat juga dengan NDT ataupun non-destructive test. Kalau bahasa Melayu dia panggil ujian tanpa musnah. Kalau Jepun dia panggil Kensak lah. So yang ni Dr. Farhan pun tahulah benda ni. Benda tu memang kat dunia ni well known benda tu. Saya rasa Unicode LMFI pun antara yang ke depan lah dalam benda ni. Yang kalau dulu lah, sekarang saya tak tahu. Benda-benda tu kan dalam oil and gas punya inspection tu ataupun welding ni, dia punya value sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Even welder pun, pekerja tukang besi pun ada sertifikat tu, memang average gaji sekarang 15,000 average. 15-20,000 ni normal. Saya bukan nak cerita pasal duit sangat, tapi maksudnya nampak kan dia punya value tu. Dan dia punya certification adalah contohnya ASNDT American punya, UK punya yang well known. Ada benda tu satu dunia memang orang akan pakai. Dia tak tengok ya Allah punya ada 2 degree, dia tak tengok pun degree tu. Dia akan tengok sertifikat tu je. You ada doktor pun dia tak tengok pun langsung tak ada. You ada PhD, 5 PhD contohnya kan, PhD dalam pemakanan lah, dalam manufacturing lah, tak kisahlah apa pun, tak ada sertifikat tu tak laku. But dia memang nak sign dan nak chop, nak operate benda tu pun mesti kena orang yang kompeten. So sama lah benda ni, dalam kalau kat Malaysia macam power pun sama agak lah, tapi tu electrical, tak payah, korang mechanical, tak terlibat. Okay, next ni hoki, cheesecake, knowledge regulation. Okay, ini pun benda yang saya pun sebenarnya tahu benda ni lepas saya kerja lah. Saya rasa masa saya student saya langsung tak tahu benda ni dan tak aware pun. Ini perlu sebab bila kita keluar jadi engineer, memang kat luar ni terlalu banyak, memang ada kat mana-mana pun. Regulatory body ni kan, maksudnya yang jaga regulation ni. Macam kalau Malaysia mungkin kita ada Malaysia Standard. Untuk yang babak tenaga ni kan, ada Suruhanjaya Tenaga jaga, ada CIDB, ada ISO, Malaysia MS ISO kan. Lepas tu kalau macam oil and gas ni kebanyakan dia pakai ASME, adalah macam-macam lagi. Ini so benda-benda ni PSTM apa semua tu kan. So benda-benda ni memang ada. Dan kalau Malaysia, kalau job lokal ni macam saya ada, ni DOS kan. JKKP bahasa Melayu dia, atau tu ada DOE, Department of Environment, bahasa Melayu dia sebut JAS, Jabatan Alam Sekitar. Lepas tu ada Suruhanjaya Pengurusan Air Negara, SPAN, kalau buat kerja-kerja plumbing, piping tu sewage tu memang ada SPAN. Lepas tu di setiap tempat ada Majlis Perbandaran, PBT. So benda-benda tu semua bukanlah nak untuk tahu detail belajar law ataupun tu, tapi sekurang-kurangnya kena tahu benda ni wujud dan apa skop dia, supaya kelak kemudian nanti tak adalah terpinga-pinga. So benda ni penting, memang kena follow rules.
Ini memang paling basic. Follow rules. Jangan nak tipu-tipu buat. Sebab benda tu kalau menipu dia akan melibatkan compliance. Dan tu yang jadi runtuh sana runtuh sini. Pecah sana pecah sini. Dan boleh kena masuk penjara kalau kita memang sengaja buat benda tu boleh masuk penjara. Memang ada akta dia. Kalau katakan buat kerja secara tak selamat kan, contohnya buat kerja lebih daripada 2 meter kat Malaysia ni lah, tapi tak pakai perancah ataupun scaffolding yang proper kan. Kalau jadi orang buat rumah renovate rumah mana proper tak? Scaffolding pun asal boleh je. Tu kalau jatuh semua tu, itu basically JKKP ataupun DOS boleh dakwa di mahkamah. Minimum 50,000 satu kesalahan. Contohnya tak pakai kasut kan, tak pakai kasut safety, pakai kasut je. Ini walaupun pakai kasut, tapi tak pakai kasut safety yang atas dia, depan dia tu ada steel toe ataupun yang besi tu kan. Itu satu kesalahan tu. Pekerja salah, majikan pun salah. Kenapa pekerja salah? Kau tak pakai. Majikan kenapa? Kau ada supply tak? Kau ada supply tak bagi pekerja kau ni PPE ataupun apa alat-alat kelengkapan keselamatan ni? Ada. Apa bukti ada? Cukup lah. Bila kau last kali bagi? 5 tahun lepas. 5 tahun lepas memang kena lah. Sebab benda tu kan ada dia punya apa? Limit dia kan. Contohnya lah, helmet cukup tak cukup. So memang ada. Itu baru dos tau. Belum yang lain lagi. So benda-benda ni memang kena ada. So jadinya kena ada sense ni sense rules ni memang kat mana-mana kita pergi memang ada rules. Bukan Malaysia je, mana-mana negara ada. Lagi kalau negara maju macam Jepun, UK, US, Australia, woi. Lagi macam mana minyak masak tu nak buang mana, boleh buang kat longkang. Contoh minyak masak tu kan, ataupun minyak hitam minyak enjin yang minyak hitam tu tak boleh buang yang tu je. Nak kena beli chemical dia, nak kena bekukan lah, nak kena masuk tong lah, nak kena recycle lah, nak buang tu kena bayar. Dah nak buang barang, kena bayar lagi. Dia bukan macam tu je. Kita kat Malaysia ni agak tulis kat kanan kiri, tuang kat tanah kan. Tuang kat longkang lah. At the end benda tu masuk ke IWQ kan, tu IWQ dah pening dah. So kalau kat Jepun tu, benda tu memang kena, tak boleh lah. Memang sangat-sangat melibatkan apa, alam sekitar ni, diorang sangat-sangat strict Dan compliance kalau salah ni, compliance ni dengan sikit compliance problem, boleh masuk penjara. Dan boleh lingkup company tu. Besar macam mana company tu, masalah compliance memang masalah. Memang dia punya kesan sangat besar. So compliance ni dia kalau nak cerita sangat panjang. Sebab saya rasa kat Malaysia ni kesedaran compliance rendah lah. Tapi kalau macam kat negara maju, macam Jepun pun memang first day kita masuk company dia akan cerita pasal compliance. Apa itu compliance, kita kena tanda tangan, apa itu semua. Compliance sangat-sangat penting. Sangat penting. Company besar macam mana pun saya beritahu company besar macam mana pun, besar macam Sendabi ke, contohnya tu kan, Petronas ke, masalah compliance boleh lingkup. Disebabkan compliance dia akan menghilang, ialah tak comply kot dengan rules. Dia memang masalah besar. Ini kalau ada masa, ada peluang, dengarlah ataupun pergilah mana-mana kursus ke pasal compliance ni. Sangat bagus. Mungkin akan mengubah cara fikir okey. Yang kalau seterusnya software skill software. Adakah perlu benda ni, perlu tak perlu? Ini pun tengok orang. Kalau tanya saya, ini penting sangat penting. Sangat penting. Kalau dia macam tadi yang cerita tadi, dia lebih kurang yang tadi tu. Nilai tambah dia sangat tinggi. Tapi kalau katakan memang untuk kita just untuk design yang, tapi kalau macam saya construction, IoT ni tak ada sangat lah. Terus saya cakap BIM ni, BIM memang ada. CAD semua ni memang ada lah. Cumanya sampai untuk orang yang sampai ke level 3D apa semua tu tak ramai lagi. Dan siapa yang ada tu memang even sekarang ni pun, walaupun dah banyak kali, dah lama dikenalkan, dia masih nilai dia tu tinggi lah. IoT ni saya tak nak cerita lah, kalau cerita dia akan melerit lah. Okay. So ni software punya pengetahuan ni memang kena ada juga. Saya tahu ramai ada juga yang tak minat. Saya pun terus terang saya tak minat benda-benda software ni. Sebab tu saya dulu kalau benda-benda control lah,
apa tu yang belajar dulu? Allah hai. MATLAB lah benda-benda gitu kan. Saya aduh, janji dulu je lah kira. Macam rasa masa tu tak faham apa keperluan dia. Masa tu tak faham. Tapi sebenarnya benda tu kena ada kot. Kalau kita nak buat AI, benda-benda tu kena ada kot. Basic calculation dia kat situ kan. Basic kan. Tapi tu lah kalau tak minat pun, tahulah basic dia tu. Dia punya structure tu tahu cukup lah kot. Oh jadi dah, stop lah. Kalau benci macam mana pun lah contohnya. Allah Alam. Okay, kemudian communication ryoku, communication skill, communication power. Ini yang saya nampak dan saya pun ada terima Saya boleh dikatakan hampir setiap masa, sepanjang masa ada ya students apa tu intern daripada Unicare LMFI ni. But company kami ni, Clifden Group ni memang ada agreement dengan Unicare LMFI. So ada je lah. Saya bukan tak nak salahkan depa tapi saya boleh katakan lah bukan intern student je, even yang dah kerja setahun 2 tahun pun benda ni kan sangat-sangat lemah. Especially apa ni local student lah. Dan macam mana dia communication ni sangat penting sangat penting. Maksudnya Sesimiroku ni maksudnya kebolehan menerangkan. Sesimiroku natoku seseru maksudnya convince skill of convince other people kan. Cara bercakap ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Tapi saya tak nafikanlah benda ni selagi tak keluar ataupun buat kerja yang betul-betul real job, selagi dalam dunia student tu saya rasa susah nak ajar ataupun nak nak ajar ataupun nak explain benda ni apa yang korang kena buat. Susah. Okay? Sebab ni nak tak nak cuba bagus kat Malaysia ni ada internship kan 6 bulan lah semua tu kan. Saya dulu kat Jepun tak ada. Tak tahu masuk universiti je. Tanya-tanya tu lah kena basuh. Kena maki cara tulis email tak betul pun kena salah, kena marah kan. Maksudnya macam mana assalamualaikum dia kalau kita lah. Macam salam dia ayat kedua tu apa. Sebelum habis tu sebelum terima kasih tu kan tulis apa. Kan. Semua tu dia kalau orang Jepun dia sangat apa detail. Dah ajar semua tu. Lepas tu cara nak kita cakap terangkan pun tak betul dari segi dia punya flow tu benda simple. Tapi sebab kita tunggang langgang menerangkan jadi orang marah lah. Benda simple kau tak explain lah, aku dah faham lah sebenarnya. Apa yang kau nak terangkan ni? Berdasarkan drawing yang kau bawa ni. Tapi cara kau pusing-pusing jadi aku tak faham. Ada kita waktu kena maki balik, kena marah dengan bahasa sini lah. Bagusnya sini kalau kat Jepun saya dulu belajar. Saya dulu 8 tahun kat sana, belajar kat sana, kerja di sana. Belajar 4, lepas tu kerja 4 kan. Masa kerja tu banyak lah saya belajar. Saya rasa boleh katakan benda-benda macam ni saya belajar masa pergi kerja. Di tempat kerja. Setelah saya jadi psychiatrist. Okay. Sebab psychiatrist ni satu wording istilah yang saya rasa tak ada kat Malaysia ni pun. Kat Malaysia saya rasa kat Jepun juga ada psychiatrist. Dia nanti saya terangkan. So ini penting cara penerangan tu. Ini memang kena train. Kalau ada masa buatlah mana-mana buat join NGO ke, mana-mana grup ataupun kelab, persatuan apa, mana-mana ni kan kadang-kadang kan ada yang apa tu pergi mana macam mana dia orang pergi menolong ke ataupun buat bagi pamphlet ke buat angketo apa buat apa soal selidik gaji selidik kan, itu kan ada buat communication dengan orang luar semua kan. Sebenarnya tu kan dia membina tau skill tu. Join mana-mana group, skill of study kan, study group yang kat luar semua ni. Jangan dengan dunia kita saja. Mungkin boleh buat part time apa, jadi ejen property ke contohnya. Ejen jual tu, ejen jual ni, sebab itu dia membina skill ataupun apa tu kemahiran berkomunikasi dengan orang luar tu. Sebab kita kan kita nak jual barang, kita akan merendah diri kan. So benda tu sama aja bila kerja ni. Ni biasa ni macam contoh-contoh yang saya tulis yang benda biasa ni kan, kepada bos yang bengong macam nilah. So ni benda biasa ni memang akan berlaku. Ini yang betul-betul ada. So jangan risau, akan dihadapi kan.
Semua akan menghadapi benda ni. Okay. Macam Mak Saleh saya nampak dorang expert lah benda ni, dan American pun orang sangat ke depan lah buat benda ni. Dalam technical tak pandai sangat pun. Technical ni macam Mak Saleh ni, ikut pengalaman saya lah. Tapi bab explanation, nak convince other people, nampak yakin pun, diorang memang tip top. Even orang Malaysia yang study sana pun ada benda ni. Lepas tu saya cemburu bila tengok kawan-kawan yang grad pada UK, grad pada US kan. Diorang memang ini yang akhirnya jadi top management ni. Okay, tak apa, benda teknikal ni kita bagi sub kat budak-budak yang suka belajar je. Tapi betul pun kan, sebab management kita nak jaga shareholder. Nak jaga shareholder, nak jaga dengan relation dengan klien, kan, dengan supplier. So benda ni perlu pun, memang sangat perlu. Teknikal kita boleh, kita ada team teknikal kan, bahagian apa, bahagian mechanical, bahagian electrical. So ada team yang dah for sure memang solid dengan benda-benda ni. So kalau boleh, tapi janganlah sampai dia punya gap terlalu besar, kan. Sampai orang suruh kita tambah, suruh explain, kita tak boleh explain, no lah. So seterusnya apa ya, kenapa yang ini? Okay, management skill tadi dah sentuh pun. Ini penting lah ni. Ini untuk projek, especially projek, saya rasa kalau buat barang pun sama juga. Ini masa student saya tak sure masa student ada ke diberi expose dengan benda-benda macam ni. Scheduling ni ialah kot scheduling, tapi scheduling pun rasanya kalau delay pun tak kena marah sangat kot rasanya. Ni memang penting lah. Macam mana management kadang kita bukan manage satu level. Okay, sekarang ni kita manage menguruskan task ataupun tugasan yang diberikan kan. Macam mana kita fahamkan apa request ataupun irai, permintaan diberikan, kira tu macam mana nak align dengan supplier ataupun manufacturer, waktu buat scheduling, dari situ berapa lama apa semua kita manage apa tu untuk settlekan. Satu level bila jadi manager contohnya mechanical department punya manager. Bukan manage tu je, you kena manage orang pula. Kan, kena manage orang, kena manage manpower, kena manage equipment, kena manage lori, jentera contohnya. Kena manage mesin-mesin, contohnya mesin stamping lah, cutting lah, bending lah. Kena manage workshop. So benda-benda yang hidup dengan yang bernyawa ni kena manage orang lah. So benda tu pun kena ada management skill lah. Yang itu tinggi lah. Itu rasanya kalau tak experience 10 tahun saya rasa susah sikit lah. But first dia kena manage task yang diberikan dulu lah. Dia settle benda tu kan, dia boleh convince dia punya senior ataupun orang yang berikan job tu, dia punya manager. Kalau laju, dia mungkin 5 tahun dah boleh pergi dah. Kalau tak, 5 tahun dia belajar je dulu. Dan belajar tu saya nampak kat Malaysia ni, kalau tak belajar sendiri, tak ada extra effort masa dah kerja ni, memang lambat, akan lambat sangat. Memang kena belajar betul-betul. Sebab kat Malaysia kita tak ada cara sistem belajar tu yang proper kat Malaysia. Saya tak nampak pun benda tu. Sebab kat sini sangat, ini ada satu benda yang saya pun tak tahu macam mana nak selesaikan. Belajar slow. Memang engineer kita yang kat Malaysia ni belajar slow. Tak tahu saya macam mana. Sebab saya pun ada luahkan perasaannya kat Dr. Farhan. Saya tahu lah macam mana. Ini memang satu benda mungkin BEM ataupun IEM ataupun contohnya apa-apa persatuan pertubuhan-pertubuhan ataupun persatuan ke ataupun badan-badan engineering yang kat Malaysia ni kan. Semua at the end kalau nak belajar kena pergi luar negara. Kena pergi dengan body-body dari luar. Maksudnya ini realiti dia. Yang saya nampak lah. Nak belajar tak tahu saya macam mana nak selesaikan. Jadi nak tak nak kita kena ada extra effort lah dengan keadaan begini. Ini minta maaf kalau ada tak setuju. Tak apa, sila tak setuju. Ini peribadi saya, pendapat peribadi saya. So kena ada extra effort. Kalau yang canggih-canggih tu memang kena kat luar negara lah. Semua yuran dia dalam US dollar tau. 5,000 US dollar, 3,000 US dollar, satu entry. Satu normal lah.
Okey. Kemudian ni Kongki. Ini nak cerita ke Dr. Farhan? Kongki ni. Boleh lah, boleh. Boleh? Dah tunjuk dah. Dia ni maksudnya kita jadi engineer ni skill ni kita punya hati kan. Hati maksudnya kita kerja ni untuk apa kan. Sebenarnya kita punya kepuasan hati kita kan. Kepuasan just gaji is gaji lah, duit is duit lah. Satu lagi selain daripada tu kita nak kan, kalau orang Jepun sebut yarigai, kokoro kan. So benda-benda ni dia koken atau apa contribution kepada benda-benda ni lah, masyarakat lah semua ni. Satu kepuasan kan, satu pencapaian yang tidak boleh diukur lah. Maksudnya duit bukan segalanya lah macam tu. So benda ni kalau tanya saya, yes, saya memang saya dulu kerja, lepas tu berhenti buat bisnes sendiri. Memang benda ni lah yang membuatkan saya kuat. Saya start daripada zero. Saya bukan anak datuk, bukan. Saya memang start daripada zero. Saya modal sendiri, duit sendiri. Memang start dari zero lah. Saya orang kampung. Orang kampung memang orang kampung betul. Orang kampung yang pedalaman lah maksudnya. Yang pedalam betul maksudnya. Keluar ni, kenal dulu luar ni 18 tahun kot baru berjumpa. Oh, macam ni ke? Bandar lah. Okey, ada bas. Okey, ada bas boleh masuk tabung. Oh, ada konduktor. Dah 18 tahun baru jumpa benda tu. Sebelum tak tahu, memang main parit dia kerja dia. Main parit, main pajak pokok, jatuh, pajak pokok kelapa jatuh, patah, pergi hospital, pergi dukun. Benda-benda gitu lah. Memang pure orang kampung. Jadinya buat benda ni rasa saya macam saya ingat dulu saya dapat beasiswa kan. Saya ingat dulu saya nak ambil master tu saya bersalah masa tu lah. Walaupun saya punya supervisor ataupun sensei ataupun cikgu tu suruh sama master, saya kata saya tak nak lah cakap. Saya cakap saya takut saya tak boleh balas. Aku dah banyak pakai duit rakyat ni. Memanglah barang bagi kan. Pinjaman boleh ubah. Beasiswa tu berapa ribu, let's say 500,000. Tapi saya rasa memang aku tak perlu bayar, tapi takkan aku nak tambah lagi 300,000 dengan master ni, lepas tu aku punya contribution kepada masyarakat macam ni je. Rasa macam tu tak masa tu. Tak apa. Sekut sampai sini aku belajar bukan dengan master, aku belajar dengan kerja. Oh, masa tu lah kan falsafah dia. So masa tu memang okey lah, memang tak nak belajar lah tu. Aku belajar dengan kerja. Tu yang kerja gila-gila kerja tu. Tu yang belajar masa kerja. Belajar. Masa kerja tu ambil sertifikat banyak. Every day belajar. Masuk pukul 8.30, pukul 7 saya dekat sampai ke office lah. Setiap pagi mesti belajar sejam setengah. Pagi itu saya punya KPI. Sejam setengah tu sebelum start tu memang belajar dulu. Baca buku, buat soalan semua. Belajar ni. Baru start kerja. Balik kerja memang lambat. Average pukul 9.10. Setiap hari. So nak tak nak, weekend dah penat lah. Lepas tu pergi jumpa budak-budak Malaysia kan. Borak-borak lah kononnya macam tu. So nak tak nak belajar memang pagi je. So pagi tu bangun awal, naik train, naik basikal laju-laju. Sampai office, study. So saya lah dulu. Masa 4 tahun pertama tu memang habis, saya rasa boleh dikatakan tak ada straight je. Habis exam ni, ambil exam ni. Ambil exam ni. Jadi sentiasa study. Kita memang push diri kita tu dalam keadaan macam tu. So banyaklah. So pagi tu banyak belajar lah. Betul, saya rasa kalau lepas tu dalam company, saya dulu company besar. So ada banyaklah macam workshop ataupun seminar-seminar dalam internally yang diorang buat. So kita join kan. So minggu ni join seminar ni, seminar ni. So syok lah. So ilmu ni tambah lama-lama kan. So benda tu saya kat Thailand sudah dapat benda tu. Kat sini saya tak tahu macam mana. Lepas tu saya risau dengan staff ataupun staff saya 5-6 orang engineer. Few tu ada yang grad daripada Jepun juga. Saya pun pening macam mana nak ajar ni. Nak ajar macam mana budak ni kan. Saya ajar jugalah kan. Sekali saya nampak, ajar ni sikit-sikit saya harap okey. Boleh lah ajar diorang lagi bila pergi jauh kan. Wallahualam. Okey. Next. Ni apa ni? Jisedai no engineer.
next generation punya engineer. Okey, ni next generation, ini betul lah ni. Ini saya suruh staff saya tambah lah. Benda ni memang kena ada. So engineer ni bukan engineer yang, saya rasa sekarang ni punya engineer bukannya engineer yang macam dulu-dulu lagi lah sebab engineer ni kebanyakannya kita macam mana, benda ni memang kena ada lah. Big data, lepas tu digitalization kan, digital kan, ada Internet of Things atau AI, modernization, semua ni memang kena ada. Memang kena ada. So komputer memang everything sana based on komputer. Memang kena ada. Big data kan. Lepas tu buat benda ni user demand. Bukannya paling bagus, no. User demand ni penting kan. So kita buat, kalau katakan nak buat apa barang atau buat servis, make sure user demand. Bukannya yang the best yang kita boleh, saya bagi contoh kan. Tak semestinya kereta yang kita buat tu, contoh kita nak design kereta kan. Kereta lah paling simple kot. Bukan simple, maksudnya paling, mungkin orang boleh senang faham. Kita tak rasa, jangan rasa kereta yang kita mungkin paling laju ke, ataupun paling kuat ke, ataupun paling paling ringan ke, itu paling bagus. No, yang penting kita kena tahu, kena study apa yang user nak, apa yang pengguna mahu. So kalau katakan memang kita punya kapasiti, kita boleh buat kereta selaju 200 km sejam, tapi kalau katakan pengguna hanya perlukan 100, so jangan buang masa dan jangan buang tenaga, duit, kos apa semua, beria untuk design ataupun bekerja untuk keluarkan kereta 200 km ni. Ni kalau bekerja dari segi ekonomi dia lah kan. Ini bukan cerita ini melibatkan dengan production lah, bukan melibatkan lab. Kalau lab ni cerita lain lah, memanglah paling high end kan. So ini yang penting user demand ni. Sebab dulu saya tak ada benda ni. Kita bayangkan tu kalau engineer mesti buat yang paling bagus. Rupanya tak. Sebab saya sendiri pun dulu pernah kena marah masa kat Jepun. Sini saya marah. Sebab masa tu dia cerita saya tengah buat inspection untuk kompresor besar untuk pelan kan, yang besar. Dia punya kompresor tu besar bangunan kot, beberapa bangunan kot. Tinggi dia pun rasa 2 tingkat bangunan rasa. Besar sangat. Toshiba Group yang buat. So dia cerita lah, dia kata dulu Jepun nombor 1, dia kata buat benda-benda heavy industry, buat kompresor, buat kapal laut kan, Zosenki shipping kan, dia kata. Tapi sejak tahun 80-an 90-an dia kata kalah kepada Korea. Sebab dia kata Jepun punya overspec dan terlalu mahal. User cakap tak perlu pun sampai level yang sangat power ataupun high spec macam ni kan. Dia kata cukup dengan ni dah okey dah. So dia lari ke situ. Dan saya rasa benda ni sekarang ni dia punya tendensi ataupun kecenderungan dia lari ke China. Sebab China boleh lagi murah daripada Korea. So betul sangat. Kenapa kita menarik benda tu. So sekarang ni saya tak nantikan heavy industry Jepun memang dah kalah dah. Memang dah kalah dah. Harga dia terlalu mahal. So Mitsubishi heavy industry, IHI, apa lagi, Hitachi Zosen, apa lagi Sumitomo, semua ni company-company besar yang Mitsui, semua yang company-company yang buat perkapalan ni semua dah lari dah. Bukan lari, dia dah hilang dah market dia kat dunia ni. Kebanyakan lari ke Korea semua. So ini penting. And then yang penting juga untuk jadi next generation engineer ni adalah jadi Kokusai Jing ataupun orang international. So ini walaupun saya tak nafikan, mungkin pengalaman banyak terdedah kat Malaysia saja, tapi seboleh-bolehnya ready dan sedia dan standby untuk berada di mana-mana. Untuk berada di UK, untuk berada di Amerika, untuk berada di Afrika, untuk berada di Australia, untuk berada di China. Kita sedia. Jadi kita kena tahulah skill ataupun kita punya attitude ataupun kita punya karakter ni. Kalau bercakap dengan pantang larang, contoh kalau bercakap dengan orang luar ni apa, semua tu kena ada. Kena ready, kena standby. Jangan terlalu, maksudnya ni memang kena asah bakat ni. Dan pengetahuan ni semua kena asah lah. So kalau orang tanya tu kan, contoh maksudnya kena sedia lah. Tengok juga peta-peta tahu geografi
negara-negara tu, supaya kita ni sama level, maksudnya kita jadi orang international. Apa maksud orang international? Maksudnya baik, faham tak? Kita orang yang ada pasport dan sensasi hidup. Tu value dia tinggi tu. Orang macam tu. So kalau orang yang ada certificate, yang pergi sana sini, engineer macam tu, dia faham lah. Sebab benda-benda tu kita kena asah. Kalau tak nanti kalau kita terlalu totok ataupun pekat sangat kita punya lokal, kita keluar, kita mudah menyakitkan hati orang. Sebab kita tak rasa, kita melawak, kita melawak, rupanya orang luar dia tak boleh melawak macam tu. Kan? Cakap benda-benda, contoh macam benda sensitif atau tak boleh kat luar negara kan, contoh dengan orang luar, ni benda paling basic lah antaranya. Maksudnya kita cerita pasal agama, lepas tu politik kan. Kuasa tempat tu macam kat Indonesia tu tak boleh cerita pasal bola sebab diorang sangat fanatik. So benda-benda tu elakkan contohnya. Tu antara poin-poin contohnya lah kan. So benda-benda macam itu. Wallahu alam. Ini yang saya rasa perlu Okay. And then okay, last kali ni dah okey kot Dr. Farhan? Okey. Ni dah tunjuk dah. Okay, last kali ni saya rasa whatever lah jadi engineer ke tak engineer ni, bila kita jadi orang ni, saya tengok joken to you to that. Maksudnya syarat-syarat yang paling rendah kita kena bila habis belajar ni kerja, benda ni lah kena ada intelligence, energy dan integrity. Basically alang-alang dia dah tulis psychology ni kan. Okey. Masa kita kalau budaya ataupun pemahaman orang kat Jepun, masa student ni dia panggil gakusei. Gakusei ni orang yang tengah belajar orang tengah belajar, student, gakusei. So bila habis belajar, dia kerja, dia akan tukar dia punya status daripada gakusei kepada saikaijin. Saikaijin ni maksud dia kalau direct translation ahli masyarakat. Ahli masyarakat. Hari dulu member saya masa student memanglah gila-gila pakai seluar jin koyak, rambut gimpatse rambut kuning, emas, biru, hijau semua ada lah. Rambut macam Naruto tu kan. Rambut dia semua macam tu. Tu. Lepas tu bergaulan bebas, minum sana, minum sini. Itu normal untuk student. Memang sangat normal. Memang that's why kat sana kalau pergi sana untuk belajar memang sangat best dia punya life. Main je. Main futsal lah, lepas tu naik motor pergi Setaya kedai game lah. Banyak. Ya ada menjudi pun tak ni, mesin pachinko mesin tu pun orang banyak kan. Orang happy lah. Tapi bila once dia dah grad, dia masuk ke company ataupun kerja, dia tu berubah dia orang punya karakter tu. Bagi dia orang dia dah jadi saikaijin. Bila saikaijin ni punya kerja nak tak nak ada dia punya main kerja dia ada satu iaitu Shakai ni kokensuru, maksudnya membuat contribution contribution to society lah. Kaunya tugas adalah bila saikaijin ni mesti dia punya main task dia adalah contribution to society. Apa yang kau contribute kepada society. So dia akan berubah dia punya ni. Lepas tu dia orang kerja betul-betul. Daripada student yang dulu kerja belajar main-main, bila kerja mesti masuk pukul 8 balik pukul 8 minimum ataupun 9 atau 10 average. So inilah yang kat sana lah. So benda ni tak ada kat Malaysia dan saya rasa tak ada bukan mana-mana. Lepas tu kalau bila saya tengok member yang kat US kan, bukan member US pergi sana, happy dia orang pukul 6 tu dah tutup semua office, semua tinggal baba je, pap semua hidup kan. Rasa macam orang ada live itulah, tu masing-masing Tapi kita kat Malaysia ni kalau yang Muslim kita ada agama kan, kalau yang bukan Muslim pun minimum dia kena ada ni. Saya tiga perkara ni sangat penting, intelligence, energy dengan integrity. Basically kalau yang Muslim dia panggil ilmu, amal dengan kita punya keikhlasan ataupun kita punya ihsan dengan Allah, dengan Tuhan kan. Benda ni intelligence, energy, integrity. Tiga ni tak ada, dia mesti ada.
Kalau tak ada, dia takkan jadi orang yang berjaya ataupun orang yang cemerlang. Confirm. Ya, ilmu, kesungguhan, energi dan integriti. Tapi dalam tiga-tiga ni paling penting adalah integriti. Integriti. Sebab integriti ni antara hubungan kita dengan Tuhan, tu je. Yang lain tu kita sendiri kan. So kat mana kita letak So ini saya tunjukkan kan, maksudnya syarat yang paling rendah untuk jadi ahli masyarakat inilah kena ada. Wallahu alam lah. Itu je kot. Okey, ni office saya dia di Semenyih, di Kajang dengan workshop. Okey. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oh, hebatlah sharing malam ni. Saya rasa mungkin yalah dengan tajuk kita betul ke, mungkin dah banyaklah sharing daripada Encik Elmi ni menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam diri student you all semua. Mungkin selama ni kita fikir macam ni, oh rupanya dia macam ni. Kita fikir dulu, oh mungkin macam ni, dia macam ni. So hopefully banyak menjawab persoalan-persoalan dan kalau ada lagi, so kita ada masa sikit ni, saya nak buka lah kalau ada mana-mana student yang nak tanya soalan, ambil peluang ni untuk bertanya. Nak tulis boleh, nak cakap pun boleh. So far dalam grup WhatsApp ni tak ada lagi soalan, ataupun siapa yang nak bercakap boleh unmute dan bercakap boleh tanya. Ni tak ada soalan ni bagus, dia perangai orang Jepun. Dia memang jarang dia nak bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tanya? Sila. Boleh apa Cik Elmi Ya, saya. Ya, Cik Elmi ni kiranya sekarang ni CEO, company ni basically company consultant lah. Ya, kita kontraktor lah basically. Tapi kita ada buat design juga. Macam mana? Kita ada buat dengan engineering ataupun design work pun kita ada buat juga. So kiranya biasanya ada sequence dia ada 3 lah, kira macam client, lepas tu company Cik Elmi, lepas tu fabricator, macam tu lah. Ya, boleh ada tu. So kiranya dalam previous project yang Cik Elmi pernah handle apa semua ni kan. Okay. So boleh tak share dengan kami apa cabaran yang paling orang kata paling tough yang Cik Elmi pernah handle, and bila dah dapat solve masalah tu macam mana Cik Elmi rasa? Okay. Maybe boleh share dengan kita orang ke? Saya dalam 15 tahun 16 tahun punya experience tu, yang paling tough masa saya kerja dulu, masa saya kerja jadi pekerja dulu, staff, masa saya kat Saudi Arabia lah, di Rabiq, di Jeddah sana buat pelan kan. Itu memang saya sangat stres, saya rasa dalam semua hidup yang hampir gila lah kot. Masa tu saya ingat lagi sebab macam mana projek tu kita dah delay dan kena kerja siang malam, tak kira cuti, memang sangat stres. Dan bila tak dapat achievement tu, kita ada target. Kita ada team kita, bawah kita ada worker, ada inspector atau worker kan, ada lebih kurang 20-30 orang yang saya jaga, bawah saya jaga. Masa tu saya memang sangat stres lah masa tu. Saya ingat lagi, sebab tanda-tanda stres saya ingat lagi, saya dah pergi toilet tapi saya tak sampai toilet pun. Tak tahu saya kat pantry lah. Kalau saya pun kenapa buat sini kan? Tu tanda-tanda stres lah sebenarnya. Memang alhamdulillah settle dia tu masa tu yang bincang dengan yang kena marah-marah apa semua, biasa lah tu kat sana. Bincang dengan senior, dengan manager, bincang lah. Jangan takut. Bincang. Dan alhamdulillah benda tu dia, lepas tu kalau kita ada masalah jangan cuba settle sendiri, kita cuba settle sendiri. Tapi kalau tak boleh, jangan simpan, mesti bincang. Ini masalah, sebab kita punya orang pihak atas lah, kadang dia bila kita tak beritahu, ingat dia okey tau. Sebenarnya kita kurang manpower, tak cukup. Kita tak cukup. Tapi kadang kita takut dia kata kita ni tak ada capability ataupun tak ada capacity. Kita berlagaan. Bukan nak berlagaan, kita macam nak try kan, challenge kan. Tapi
Kalau sampai membawa kemudaratan, no. Angkatlah bendera putih tu cepat-cepat. Bukan angkat bendera putih, masa saya bincang dengan dia. Itu satu itu pengalaman saya masa saya staff. Pengalaman saya yang betul-betul satu lagi yang masa setelah saya jadi macam owner ataupun bagian management untuk company ni, ada satu projek tu kita tak cukup, kita delay. Sebab delay kita tak cukup manpower dan tak cukup manpower lah basically. Memang tu susah. Bagi kita dalam projek tu asalnya kita allocate 30 orang masa tu lah. Projek tak besar tapi jauh di Langkawi 30 orang. And then tiba-tiba kita ada scope work tu berubah, dia kena tambah. Okay, kita walaupun kita mula ter-reject tapi klien tadi tu kan, klien dia tak dapat cari orang lain, dia tak tolong kita. Cakap okay, kita accept. Tapi once kita accept, dia push kita gila-gilanya. Every day dia push kita, you kena ada orang 60 orang minimum, 60 orang. Kita dah cakap kita terang, dia memang masa tu akhirnya dapat juga 60 orang tapi lambat. Tapi setiap hari dia push kita, lepas tu dia takutkan kita dengan penalty sehari 200,000. Oi, kita macam tu. Oi, saya yang stres lah masa tu. Sangat stres. Memang siang malam telefon sana, telefon sini, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dengan doa, dengan lagi itulah ada punya solution is kita kena punya network lah. Kita punya network, pergi sana sini, jumpa orang, tanya orang, jangan malu. Usahakan kan. Alhamdulillah dapat juga dan kita dapat selesaikan dalam jadual yang ditetapkan, dalam within schedule. So itu pengalaman saya itu sebab saya dalam construction dan engineering ni. So schedule ni ataupun masa ni satu benda yang saya takut lah, terus saya cakap. Sangat takut. Wallahualam. Maaf tak tahu menjawab ke tidak. Itu dia maksudnya real experience lah. Kita boleh expect lah nanti bila dah kerja. Okay, ada lagi ke yang lain yang nak bertanya? Ambil peluang ni, kita buka lagi boleh Encik Elmi? Kita buka lagi 1-2 soalan. Ada sir, tapi ini bukan soalan saya, soalan kawan saya. Dia malu nak tanya. Dia PM saya ni, dia suruh saya tanya. Okay. Okay, dia punya soalan dia ni kira macam from employer punya ni lah, punya perspektif lah. Maksudnya Cik Helmi punya perspektif lah. Okay. Punya point of view. Macam mana Cik Helmi punya point of view untuk expected salary bagi golongan fresh grad ni? Fresh grad? Pada masa sekarang ni lah. Yes. Pada masa sekarang. Bagi masa sekarang ni untuk fresh graduate tengok sebenarnya kalau tanya saya kena tengok dia punya kapasiti jugalah. Tengok kapasiti dia sebenarnya dan tengok karakter dia. Saya kalau yang fresh graduate ni kapasiti memang kita kena bina kan. Itu memang kita kena company yang saya lah yang kena bina, kena ajar. Tapi karakter tu sangat penting. Karakter sangat penting. Sebab karakter dia tak boleh ubah. Kita company tak boleh buat apa-apa dengan karakter tu. Sebab dia datang tu dah 20 tahun, 30 tahun, tak ada 30 tahun 24 tahun 20 tahun terbina dengan karakter tu kan. Nak ubah dalam masa 4-5 tahun pun susah So normally macam saya untuk fresh graduate ni yang saya pun tak ingat sangat, sebab yang jaga tu semua tu HR. Tak silap saya lebih kurang 2,500-3,000 itulah. Kalau dengan saya lah. Itu biasa macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau bila tak termasuk ni belum masuk yang macam add-on project lah, benda-benda yang outstation lah semua tu lain lah. Itu lain. Tu kalau untuk kat lokal ni. Wallahualam. Okey, macam mana harap menjawab soalan Assalamualaikum Cik Elmi. Assalamualaikum. Siapa tu nama? Sebut nama. Muhammad Iqbal sir. Oh, Iqbal. Okey. Silakan. Okey, saya nak tanya Cik ada terlibat dengan NDT kan? Ya, ada. Okey, saya nak tanya macam mana kalau pelajar yang tengah study ni untuk ambil CJ NDT untuk preparation lah kalau nak kerja ke arah oil and gas tu. Macam mana? Macam mana? Woi. CJ tu kita nak apply dekat tempat-tempat macam mana yang akan diiktiraf lah.
Oh, itu boleh email saja kot. Itu boleh email saja. Itu boleh Boleh. nanti saya akan jawabkan dan ataupun insya-Allah staff saya pun boleh jawabkan. Dia kat Malaysia ni kita ada banyak tempat yang boleh ambil tu. Saya cakap roughly ada banyak yang famous lah antaranya yang UK punya body tu dia panggil apa TWI kan, Welding Institute. Tu antara tempatnya lah. Dia ISO punya certification. Dia kalau nak ambil certificate yang under American Society of NDT, ASNDT, ada tempat dia lain pula. Dia ada banyak tempat, ada beberapa tempat. Itu kalau kat di Malaysia. Tapi kalau nak buat kat luar negara pun ada juga. Kat UK yang orang kita famous, orang Malaysia punya inspektor banyak pergi kat UK lah yang satu. Kat UK tu ada beberapa tempat memang institute yang pergi sana fokus kat itu. Even engineer pun banyak kat sana Dia orang engineer tau. Engineer tapi tak jadi, maksudnya ambil degree engineering tapi dia tak pergi company engineering, tak kerja engineer. Dia pergi sana sambung belajar ambil sertifikat jadi inspektor lah. Itu pun ramai juga. Untuk orang yang tahu lah kan. Macam kalau kat UK tu mahal sikit lah sebab kita pergi sekolah tu dah kita kena cover kita punya makan, minum, betul lagi tempat tinggal semua kan. Flight apa semua lain sikit lah. Itu kalau katakan siapa yang berminat, saya galak-galakkan jugalah benda tu. Sangat-sangat galakkan. Sebab orang, to be honest oil and gas, orang Malaysia ada value. Kita tak sama value macam sorry to say lah. Macam mana bukan nak ni. Sebab saya dulu kalau kat sana, kita ni macam orang macam level orang UK kot, orang apa British ke Britain tu. Kita punya rate, orang Malaysia punya rate ni. Kita tak sama macam rate kita macam orang Indonesia, orang Philippines, orang Pakistan, India, no. Kita punya rate mahal, tinggi. Orang Malaysia ni. Salah satu sebabnya karakter lah. Karakter kita is good lah, much better. Compliance kan, tidak menipu. Integrity. That's why benda tu saya cakap dia penting. Dan saya cakap dia kan, yang Kokusai jingkak dia apa, jadi orang international. So betul kena ready. Macam mana nak communicate dengan orang luar. Bahasa is number two. Nombor dua. Communication ni, bahasa adalah nombor dua. Communication yang paling penting adalah communication skill tu. Kadang-kadang kita tak perlu pun cakap bahasa dia tu. Kita senyum kan, tu communication tu. Senyum, kalau orang tanya, ya, jawab je. Tak perlu pun cakap dia, kalau kita tak boleh English, jawab je dalam bahasa Melayu. Yang penting, jawab dan layan. Bukannya senyap je. Sebab apa aku tak faham. No. Tapi tadi itulah, antaranya kalau yang, lalu pula. Kalau yang untuk nak belajar itu, antara itu dia banyak lagi yang NDT Institute tu kat Malaysia ni. Dan luar negara pun banyak tak. Boleh tu. Saya recommend lah tu. Wallahualam. Okey, ada lagi ke soalan? Kita buka soalan terakhir lah. Last kalau ada nak tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fadlin Zafri. Fadlin Zafri, okey. Saya nak tanya untuk apa ni, ASME setting for the standard. Okey. Apa yang industri yang boleh mencapai untuk sertifikat untuk ASME ni? ASME? American Standard ni? Ya. Okey, maksudnya macam ni? Industri apa yang pakai sertifikat ni? Oh, dia okey. Dia okey, ASME ni bukan sertifikat dia American Society of Mechanical Engineers tu, engineering macam tu lah lebih kurang. Dia dalam tu dia banyak section. Dia punya division. So benda dia ada dalam tu. Sebenarnya dia cumanya saya tahu benda tu, memang kebanyakan orang tahu benda tu bila buat oil and gas. Sebab bila plan, kebanyakannya structure, piping, equipment, semua pakai itu. So dia memang dia complete lah, bagus, complete dan soalan dia apa tadi ya? Ya, industri apa yang pakai untuk SME? Dia banyak, dia tengok research, dia dah banyak
menjerumus kepada oil and gas lah kan. Ya, oil and gas memang biasa pakai ASME lah. So Memang pakai. SME ni dia macam BOD punya sertifikat juga Dia macam kalau Malaysia macam ni kot. Apa tu? MS, Malaysia Standard. Oh, okey. Kalau Jepun dia panggil JIS. Dia standard kan? Industrial standard. Kalau Japan dia panggil JIS. Kalau Korea dia panggil KIS. Macam tu. Kalau China dia kot saya rasa. Jadi siapa-siapa nak buat barang mesti kena follow tu. Maksudnya kalau nak buat pipe 1 inci ni size dia. Macam tu faham Kalau material dia ada standard juga. Bila ASME untuk material dia akan panggil ASTM. ASTM American Material Test. Dia macam itulah. American Society Testing and Material macam tu, ASTM. Dia akan panggil semua material kat dunia ni. Bukan kat dunia. Besi, plastik, copper apa semua tu dah ada. Yalah kalau besi tu katakan carbon steel. Apa nak kena jadi, apa definisi carbon steel tu dalam ASTM semua dia mention. Lepas tu yang kalau dalam kerja kebanyakannya pakai American spec ni so oil and gas lah. Memang oil and gas. Jam kerja saya untuk aircon apa semua ni, untuk job locker ni ada pakai dia tak pakai. Kadang-kadang klien request kita pakailah. Ada pelanggan dia cakap tak perlu ASME punya material ataupun STM punya material. Bukan ASME punya spec. So kita pakai, mungkin kita pakai Japan Standard punya material ataupun British BS punya material. Kalau Malaysia MS tu biasa akan follow BS. Bagi kita kan berjajah dulu British kan. So MS tu biasa kebanyakannya copy paste BS lah. Okay, minta maaf. Tak tahu lah menjawab ke tak menjawab, tak tahu. Menjawab kot. Tahu ASME tu standard lah, standard. Okay. Ada lagi 2 soalan ni. Ringkas je boleh Encik Elmi? Boleh sikit. Ni saya bacakan daripada Atikah Rosli ni. Assalamualaikum Encik Elmi, saya Atikah, saya nak bertanya mengenai perspektif Encik Elmi sebagai employer. For a newly hired staff, berapa lama yang Encik Elmi sebagai employer expect the new staff untuk grasp and be proficiency at any related knowledge? Maksudnya berapa lama nak jadi pandai lah? Minimum 3 tahun. Ikut pengalaman saja minimum 3 tahun. Itu paling minimum 3 tahun. Kalau boleh 5 tahun. Maksudnya 3 tahun tu kalau buat salah tak apalah 3 tahun pertama tu. Ya. Itu normal lah bagi saya. Buat salah sih normal. Tapi kalau kena maki jangan berhenti terus. Tak maki tu sebenarnya proses diajar lah tu. Dia sengaja pressure budak dia kan. Dia kat luar dia kena pressure lagi. Tak, kalau kena marah forever tu normal lah. Tu normal. Tak tahu lah, saya kena tegar lah sikit kena tegar. Bagi saya tu personally lah wallahualam. Sebab saya ikut pengalaman saya kalau setahun tak susah. Kita nak ajar apa pun tak tahu. Kita kan kalau 3 tahun tu just nice untuk okey lah. Tapi kalau 5 tahun okey lah, lagi bagus 5 tahun. 4 hingga 5 tahun. Maksud satu rotation tu 4-5 tahun. Sebab 1 tahun pertama you tengah belajar tau. Baru nak belajar adapt. Tahun kedua tu okey pandai sikit. Tahun ketiga tu macam baru nak run apa yang you belajar. Tak sebab tu. So maksudnya dah 3 tahun tu dah boleh bagi manage projek lah? Dah boleh dah insyaAllah. Maksudnya company ataupun dia punya sini dah boleh bagi dia task. Dia boleh jalan, dia boleh run. Jepun kata dia panggil apa? Hitomai kan. Dia boleh lah. Tapi untuk task kecil-kecil lah Kalau untuk whole project tak boleh lagi. Kalau whole project, to be honest, kalau kami ni 10 tahun minimum. To be manager tu kan, manage tu, dan manage, maksud bukan manage project tau, manage orang lagi. Dia boleh manage orang, boleh manage material, equipment tu, minimum 10 tahun. So, kalau boleh 5 tahun tu nice lah kan. Maksud nak lompat lagi tempat lain ataupun lain bidang tu, saya rasa 3 hingga 5 tahun tu okey lah. Sebab kalau just katakan setahun 2 tahun, pindah setahun 2 tahun, saya tak rasa dia dapat something. Saya rasa lah, wallahualam Tapi tak tahulah, ini pengalaman saya lah. Wallahualam. Okay, alright, okay. Terima kasih. Ni ada lagi soalan ni, soalan simple je. Salam nak tanya daripada Ahmad Afiq ni, betul ke kerja NDT masyuk? Macam mana tu Encik Elmi? Kita tengoklah, masyuk tu masyuk ni maksud dia maksud duit kan? Yelah tu. Maksud dia
Allah Akbar. Okey. Tengok method lah method. Kalau ambil konvensional, yang saya cerita banyak-banyak sembang-sembang banyak tadi tu, janganlah ambil konvensional. Konvensional tu alah budak-budak biasa boleh buat. Malulah kan. Konvensional ni maksudnya macam MT, PT. Yang konvensional tu maksudnya budak-budak IKM kan. Lupa. Apa tu institut apa? ILP kan. Institut kemahiran pun ada buat tau. Apa ni kursus-kursus NDT ni sebenarnya. Itu untuk yang ni lah, yang orang kemahiran. Tapi kalau untuk engineer punya level, saya suggest ambil yang advance. Minimum UT. Ultrasonic. Ultrasonic pun ada macam-macam. Ada ultrasonic biasa tu, ada ultrasonic yang TOF apa, TOF ataupun ada phase array, ada macam-macam lagi teknologi tu. So benda tu belajar bersertifikat, lepas tu ambil lagi kursus-kursus tambahan untuk keep atau maintain kita at the highest atau peak of teknologi tu kat dunia ni. Tak benda tu berubah tau, sentiasa berubah. Kalau MT, PT, RT tu sama je. Tapi RT dia berubah dia ada DRT dah. Digital RT. Sangat mahal, maksudnya dah tak ada filem-filem dah. Snap gambar terus keluar result dekat komputer. Macam tu lah, bukanlah snap gambar, maksud guna X-ray tu kan. Tapi harga dia sangat mahal lah. Saya rasa few million kot satu equipment tu. DRT tu. So masuk tengok method Kalau method kena memang masuk insya-Allah. Kalau tak kena method tak masuk lah. Wallahu a'lam. Alright. Okay. So tu ada dalam NDT ni ada banyak method lah. So pilih method yang betul lah. Jawapan dia Ahmad Afiq. Okay. Boleh ada ni. Ada okay. Last ni dah 10.30 ni. Saya nak tanya. Soal lagi. Kebut pula. Boleh. Teruskan tak apa. Siapa dulu? Okey. Sila. Fahana dulu. Saya Fahana, Cik Elmi. Saya nak tanyalah pendapat Encik Helmi. Saya alumni MFI. Jadi saya nak tanyalah pada pendapat Encik Helmi lah sebagai employer. Tadi Encik Helmi ada cakap kan okey untuk lompat kerja macam mana perspektif employer tu. Tu satu. Lepas tu saya nak tanya mengenai generation gap antara employer dengan employee lah untuk zaman sekarang. Tu je. Boleh jawab ringkas dan Yang pertama tadi perspektif kalau lompat kerja pekerja lompat kerja ni pindah company lain macam mana? Itu as majikan kita kalau boleh tak nak ada pindah kan, to be honest. Kalau boleh biar dia selama-lamanya sampai pencen. Sebenarnya untuk employer yang itu hati dia lah. Tapi kita tahu hati manusia mana boleh kita tahan kan. Hati kot. Kan? Hati nak macam mana? So kita kena jangka dan dia akan mungkin dia ada hak keluar ke sana ke sini. Kan? Dan cumanya saya sebagai employer, saya sangat sedih kalau katakan dia pindah tu kalau benda yang tak related dengan apa yang dia buat selama ni. Bukan sama ni, contohnya dia sebelumnya katakan sebelum join company saya contohnya lah, dia join company lain, related dengan construction ataupun engineering juga, faham. Company lain lah, tapi lebih kurang ataupun sama bidang, itu faham. Contohnya, tu dah setelah 3 tahun masuk sini, sambung. Lepas 3 tahun ataupun ni, dia pindah contohnya join company company buat kuih ke tiba-tiba kan. Ataupun company jadi peruncitan ke, join JNT, jadi branch manager JNT ke, contohnya lah kan. So memang tu hak dia, saya tak nafikan. Tapi saya macam Allah apa yang dia ada selama ni macam dia dari segi career development tu tak cantik tau. Saya rasa macam tak tahulah kan. Tapi kalau katakan dia meneruskan khazanah keluarga dia ataupun warisan keluarga tu tak boleh buat apa lah. Kan. Contoh company bapak dia memang ada kedai farmasi ke contohnya kan, dia kena manage walaupun dia bukan farmasis tapi dia kena manage and then no choice lah kan. Ataupun bapak dia ada ladang sawit ke, ladang kebun ke, then nak kena manage no choice lah. Tapi kalau katakan saja je kan nak happy-happy, saya macam
boleh lah, nak pindah tu hak masing-masing. Majikan tak ada hak langsung pun sebenarnya. Tapi biarlah yang selari ataupun sebab kita buat kerja ni, kita punya, kita ada, kita macam vektor kan. Bila vektor ni kan ada magnitude dan direction tu tak? So so magnitude is magnitude lah. Kita pergi mana magnitude tu ada je. Tapi kalau katakan direction tu ataupun arah tu lain, kejap ke sini, lepas tu ke sini pula. So sini plus 1, balik minus 1, 0 lah. Macam mana cakap lah. Itulah saya sebab saya cakap dengan engineer, saya rasa faham pun benda tu. Kan? So ada magnitude pun, ada energy pun. Tapi kalau salah direction, dia punya total net dia jadi 0. So tak nak benda tu. Biar kalau lari sikit pun, tapi kalau katakan 45 degree still ada separuh kan. Separuh ke? Tu kena calculate balik lah. Tu kena calculate ada punya magnitude kan. So macam tu lah maksud saya. Itu yang pertama. Tapi sebagai majikan, hati saya kalau boleh, saya terus terang kalau staff yang masuk, saya memang terus macam dah kena fikir, dia ni 5 tahun lagi nak ke mana, 10 tahun lagi ke mana, 15 tahun lagi ke mana, nanti dia dah anak ramai ke mana, nak kena readykan untuk dia. Dia dah kena readykan, dia ni lepas ni kedudukan dia ke mana. Tapi saya tak tahu, adakah staff-staff tu akan fikir benda sama. Kadang saya tak rasa juga tu, aku fikir tadi, dia rasa punya ni kan. Sebab kita tahu, kau sekarang memanglah kau tak kahwin lagi. Kan? Tapi 10 tahun lagi, kau dah ada anak 2-3 orang dah. Kau mesti dah bayangkan lah, kau masa tu kau gaji kau banyak mana, rumah kau kat area mana, sekolah, anak sekolah kat mana. Saya dah fikir benda tu. Sebab kita kena ready kan, dia orang ni kat mana. Sebab company kena provide lah benda tu kat dia. Saya lah fikir, tapi tak tahu lah. Staff fikir tapi saya tak tahu. Wallahualam. Tu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Dr. Farhan? Generation gap bos dengan pekerja ni. Kenapa? Mungkin tak tahu ni bos mungkin dah gen apa W, pekerja mungkin gen Z macam itulah. Oh, yang tu tak boleh buat apa lah. That's why tu kena adapt lah tu. Tu memang nak kena study lah kot maksudnya karakter orang W ni macam mana, orang Y ni macam mana, orang Z macam mana. Tu memang nak kena adapt lah. Kena adapt, kena study dan cuba adapt. Kena sesuaikan. Sebab contoh macam mana Yelah macam tulis message, tulis email, tu pun tanya kan. Cara bercakap dengan orang yang umur 40 tahun lain, orang cakap dengan orang yang 30 tahun lain, cakap dengan orang 50-an lain. So benda tu memang kena ada skill dan perlu nak tak nak. Memang saya tak nafikan yang adik-adik yang muda-muda ni memang tak suka lah benda-benda skema formal ni kan. Saya tak nafikan. Tapi nak tak nak, you have to. Memang kena belajar, maksudnya especially benda ni communication skill sebabnya. Communication skill. Dia kejap je tu. Boleh belajar insya-Allah. So kalau tak ada tu nanti yelah saya takut terkejut orang tua-tua ni. Sebab saya so far yelah saya sekarang dekat 40 40 tak ada macam sangat kan. Bayangkan kalau umur 50 60 tu kalau jenis yang renggi-renggi punya MD ataupun director tu okey lah. Kalau jenis yang macam nak formal kan, susah tu. Wallahualam lah, tak tahu menjawab ke tidak. Ya ke? Okay, good tu insyaAllah. Okay, tadi ada seorang lagi, siapa yang nak tanya tu? Last. Saya. Siapa tu? Zainuddin. Okay, sila. Okay, Cik Elmi, saya nak tanya lah, macam mana untuk permulaan untuk membuka satu syarikat tu? Macam contohlah, okay, kita dah buka satu company and then kita nak kata untuk masuk construction punya bahagian lah. Okay, kita masih baru dan ada company kan, kalau nak masuk satu projek kita kena masuk tender. Macam mana kita nak fight dengan company yang dah 10-15 projek dia punya history dengan kita yang tak ada history untuk projek, tak ada history pasal projek kita yang kita ni baru. Macam mana kita nak lawan benda tu? Dia kalau jawapan mudah dia lah. Ha? Kalau jawapan mudah dia, kalau selalu orang saya kan,
Kalau cara teknik belakang tu kita dah tahulah cara tu. Cuma cara orang kata cara clean tu. Dia ginilah. Kita rasa dia orang yang dapat banyak job banyak tu pun asalnya dia pun tak ada job juga asalnya. Dia dah usaha banyak kan. So dia dapatlah job banyak. So kita memang kena usaha. Cumanya saya faham tu. Maksudnya dia punya orang Jepun kata kikakek dia tu. Kan. Yang tu nak tak nak memang kena banyakkan sharing ataupun communicate ataupun dengan orang lain. Kalau katakan start dengan buat company, lepas tu terus marketing tu banyak cara kan. Lepas tu kalau just macam tu tiba-tiba buatlah dalam FB ke, letak bagi pamphlet ke, bagi flyers ke apa semua tu, ataupun bagi proposal ke, itu pun semua cara masing-masing pendekatan lah. Itu semua marketing punya cara. Itu pun boleh juga. Tapi at the same time jangan buat sendiri, mesti buat dalam group. Kita ada kumpulan tu. Mesti jangan seorang. Kalau seorang kan, kalau terduduk senang stres dan takut tak tahu gantung diri yang nanti. Buat secara kumpulan. Kalau boleh macam mana ada orang cakap kalau buat kerja tu, kalau kita nak masuk sungai kan, jangan 2 kaki, 1 kaki dulu. Kita ukur dulu. Dia sebab macam ini kan, bila kita dalam satu company tu, bila ramai-ramai kepala, dia akan jadi kos tu akan tinggi tau. Lain tu. Company ramai-ramai tu boleh je buat company masing-masing kan. Ini tell me kena explain maksud ada group tu macam mana. Group tu maksud gini. Maksudnya mungkin siapa nama tadi? Zainuddin saya. Zainuddin ada satu company contohnya. Untuk apa lagi? Buat company yang very less overhead. Maksudnya buat contohnya enterprise biasa kan, ataupun tak apa company pun tak apa. Belilah Zainuddin solution atau Zainuddin enterprise. Tak perlu senyap berat. Satu. Tu kalau katakan boleh cover 2-3 orang ramai-ramai lah. Kalau tak boleh, suruh kawan lain juga yang ada company. Maksudnya communicate dengan company lain, kawan lain yang ada company masing-masing dan bekerjasama lah. Tak semestinya masing-masing, maksudnya untuk job ni aku contohnya lah, saya lah Zainuddin Enterprise buat spesialis buat sealing je. Yang member ni pula mengecat je, member ni pula buat pagar je. So saya cari job katakan dapat ni dia macam dia panggil apa co-marketing kan. So dapat ni dia introduce macam tu lah maksudnya. So tak semestinya bila bekerjasama ni satu company mesti 4-5 orang dalam tu. No, tak semestinya tu. 4-5 orang, tapi ada 4-5 company pun boleh. So itu masing-masing cara pendekatan tu. The best is memang kena ada macam consultation ataupun mentor-mentee tu memang ada lah. Sebab saya start pun dengan ada bantuan dengan kawan yang dah ada company. Dia yang guide juga sikit-sikit kan. Tapi saya yang run semualah. Lepas tu dengan Japanese pun ada support saya, dia ajar saya macam mana nak manage. Orang Jepun orang Jepun sendiri yang ajar saya. So itulah saya alhamdulillah boleh buat few company ni. To be honest, saya nak buat company senang. Everybody can. Nak maintain, nak run tu susah. Nak buat senang. Buat je lah, pergilah SSM register ke situ sini dapat lah. Tapi nak run, nak maintain, boleh company tu bukan kerja mudah lah. Saya dah buat dah semua tu, tapi saya tak tahu permulaan tu macam mana. Permulaan nak dapat job? Job construction? Ya. Job construction. Sebab dia kan kalau kita masuk tender, dia mesti nak kena tengok bank statement kita. So dia jadi isu juga kat situ. Kalau kita dengan partner pun sama ke. Dia sebenarnya kan Zainuddin, kalau kat macam Mara ke apa semua tu, diorang banyak tau provide dia macam program-program incubator banyak untuk yang first timer ni. Macam apa, dia akan bantu banyak yang tu. Yang Mara saya dah tengok
lepas graduate baru boleh dia bagi. Memang kena ada lah. Tu lagi kena JV ataupun attach dengan mana-mana company dululah. Tu dengan senang kerja sub dengan mana-mana company. Tak perlu company Zainuddin Enterprise ni tender. Mana-mana company yang dah selalu dapat job ni, yang dah experience banyak ni, kerja bawah dia, sub dia. So ada experience kan. Satu-satu level baru tender direct. Itu macam cara lagi. So maknanya kita ambil pada company yang dah dapat projek, kita ambil dengan dia lah. Sebab kita nak bina GCK apa? Reference. Reputation. So kalau orang tanya dah berapa ni? Pernah. Berapa job? 10 job. Job kat mana? Kat KCC ni. Klien siapa? Sebelah Ahmad Enterprise. Okey lah. Itulah Okay, sebab nanti Zainuddin mungkin boleh sembang lagi nanti boleh okey. contact lah. Terima kasih, Habiskan habis grad dulu. Okey. So saya rasa dah lewat sangat ni, dah terlajak lama sangat tadi. Boleh kita habiskan dulu dekat sini insya-Allah. So sekali lagi sebelum habis, saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada Encik Elmi. Kita bajet sejam je, ini dah terlajak-lajak dah sejam 45 minit dah ni, banyak soalan ni. InsyaAllah, alhamdulillah, itulah. Dan untuk kepada student-student juga, jangan lupa isi attendance. And then sebelum kita akhiri, saya nak ingatkan sekali lagi, kita punya sesi industrial talk ni akan berterusan. InsyaAllah minggu depan pun kita ada lagi, Jumaat malam pukul 9 dengan orang lain pula dengan company lain, dengan guest speaker yang lain. So stay tune lah, tunggu announcement. Okay, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Hopefully semua orang boleh enjoy dan dapat banyak manfaat lah daripada sharing daripada Encik Elmi ni, saya rasa. Okay, saya pun banyak belajar pengalaman real experience lah. Okay, so itu saja. Sekali lagi terima kasih semua, Encik Elmi, dan juga kepada semua yang dapat hadir pada malam ni. Sekian, kita akhiri kita punya Industrial Talk dialog, Engineers Dialog pada malam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.